Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rahizat bin Hashim, pelajar akhir Sarjana Ekonomi Islam dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana dengan izinnya dapat saya membentangkan kertas kerja saya pada hari ini untuk Second International Conference on Economy, Education, Engineering, Business, Technology and Social Science 2020. Artikel yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah peranan mul account dalam pengubahan wang haram di Malaysia. Satu perbincangan melalui kajian kes. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, abstrak. Pengubahan wang haram satu ancaman yang semakin menekan sistem keuangan global. Pelbagai cara dilakukan oleh penjenayah bagi membersihkan wang haram untuk mengelakkan dari dikesan oleh pihak berkuasa. Salah satu aktiviti pengubahan wang haram yang semakin membimbangkan kini ialah kedai akaun atau mul account. Di Malaysia, jumlah kes-kes yang melibatkan aktiviti mul account ini semakin meningkat di seluruh negara, terutamanya ketika dunia menghadapi kegawatan ekonomi ketika pandemik COVID-19 ini melanda. Justru itu, kajian ini dijalankan bagi menganalisis praktis terkini kaki tangan bank dalam prosedur pembukaan akaun dan mengenal pasti langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwajib dalam memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai aktiviti pengubahan wang haram ini. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif, iaitu temu bual dengan beberapa orang pegawai bank, pegawai polis bahagian siasatan jenayah komersial yang pernah menyiasat kes mul account ini dan juga menganalisa kes-kes mul account yang dilaporkan di akhbar-akhbar tempatan Malaysia sepanjang tahun 2019 hingga 2020. Hasil dapatan kajian mendapati kesemua langkah pematuhan prosedur pembukaan akaun di bank telah dipatuhi sepenuhnya, manakala temu bual dengan pegawai polis yang menyiasat kes mul account ini menyatakan kebanyakan mangsa sengaja menawarkan diri untuk membuka mul account, selain ada juga telah dipedaya oleh sindiket. Mangsa juga tidak tahu adalah menjadi kesalahan memberi maklumat peribadi kepada pihak ketiga untuk tujuan perbankan. Analisa daripada kes-kes yang dilaporkan di akhbar pula mendapati hasil yang sama, iaitu mangsa sengaja membuka akaun untuk digunakan sebagai mul account sebagai balasan untuk mendapatkan duit segera. Tidak kurang juga ada mangsa yang terpedaya dengan tawaran pekerjaan di atas talian seperti kerja dari rumah, buat wang segera, kerja ikut masa anda yang diiklankan di media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Oleh yang demikian, penulis mencadangkan agar pihak kerajaan dan bukan kerajaan mengambil peranan yang lebih aktif untuk mengadakan kempen-kempen kesedaran mengenai bahaya dan kesan buruk jika terlibat dengan aktiviti mul account ini. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, seterusnya bahagian pengenalan. Pengubahan wang haram adalah satu jenayah global yang semakin membimbangkan abad ini. Semakin maju sesebuah negara, semakin kompleks isu itu harus ditangani. Penjenayah menggunakan pelbagai cara untuk menutup sumber wang yang diperolehi daripada sumber haram dengan menjadikannya bersih. Aktiviti pengubahan wang haram ini meliputi pelbagai cara atau modus operandi. Macau scam, penipuan internet, love scam adalah cabang jenayah cyber yang digunakan oleh penjenayah untuk memerangkap mangsa. Kini terdapat modus operandi yang baru pula yang dikenali sebagai kedai akaun atau mul account. Selain daripada itu, dengan tercetusnya pandemik COVID-19 ini juga, kes-kes mul account ini juga meningkat dengan mendadak apabila penjenayah mengambil kesempatan dengan kesukaran ekonomi rakyat apabila menawarkan ganjaran serta komisen kepada golongan tertentu untuk menjadi mul account. Jangan terkejut jika penulis menyatakan ada di antara mangsa terdiri daripada golongan pelajar, suri rumah, pekerja sendiri, penganggur maupun golongan orang kurang upaya atau OKU. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan adalah untuk menerokai kemungkinan sama ada terdapat kepatuhan praktis dalam Amla 2001
dalam membendung pengubahan wang haram, terutamanya aktiviti mul account ini. Justru itu, kajian ini secara khususnya adalah untuk mengkaji: 1. Praktis semasa di bahagian operasi bank untuk mencegah pengubahan wang haram di beberapa bank di Malaysia. 2. Untuk mengkaji adakah terdapat prosedur atau langkah-langkah khusus untuk mengenal pasti pembukaan akaun yang berpotensi untuk menjadi mul account. 3. Mengenal pasti langkah untuk memperbaiki pelaksanaan AML di Malaysia supaya dapat membendung aktiviti mul account. Seterusnya, ulasan karya. Pengubahan wang haram adalah masalah global yang telah banyak memberi implikasi buruk kepada ekonomi sesebuah negara. Aluko dan Bagri 2012. Dana kewangan antarabangsa merekodkan secara global aktiviti pengubahan wang haram ini telah meningkat kepada 5% setiap tahun disebabkan kemajuan teknologi komputer yang bermula di negara maju seperti Amerika Syarikat, Eropah dan ASEAN. Maka aktiviti pengubahan wang haram ini telah menular ke Malaysia. Dianggarkan jumlah aliran rentas sempadan hasil daripada aktiviti jenayah adalah antara USD 1 trilion dan USD 1.6 trilion setahun, di mana separuh daripada negara terbabit adalah daripada negara membangun. World Bank 2015. Menurut perangkaan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, di antara tahun 2010 hingga 2017, sebanyak RM1.94 bilion jumlah kerugian dicatatkan disebabkan jenayah berkaitan pengubahan wang haram seperti tipu, jenayah cyber, alung dan juga lain-lain kes jenayah komersial yang melibatkan penipuan. Selain daripada itu, sektor industri yang banyak terlibat di dalam pengubahan wang haram adalah sektor insurans, Tanah Segaran dan Shanmugam 2008, bank, Shanmugam dan Tanah Segaran 2008, dan juga tukaran mata wang atau hawalah, Shanmugam 2004. Menurut Abu Hassan 2014, sektor keuangan mempunyai saiz yang besar, jumlah urus niaga yang tinggi, transaksi tunai yang besar, mempunyai banyak cawangan di seluruh negara, saluran penghantaran yang tinggi untuk transaksi merentas sempadan. Seterusnya, kita lihat pada metodologi kajian. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif untuk menyiasat apakah halangan dalam mempraktiskan peraturan anti pengubahan wang haram yang efektif, selain daripada mencari jalan bagaimana untuk memperbaiki pelaksanaan AML, terutamanya bagi membendung pembukaan mul account. Kajian ini menjalankan temu bual dengan 6 orang pegawai khidmat pelanggan bagi mendapatkan maklumat lengkap mengenai langkah-langkah praktikal yang dilakukan di beberapa bank di Malaysia. Selain itu, penulis juga menebual pegawai bahagian siasatan jenayah komersial bagi mendapat maklumat siapakah atau golongan manakah yang sering menjadi mangsa atau menjadi penjenayah yang menjadi mul account ini. Temu bual ini dijalankan di dalam dua bahasa, iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Kebanyakannya adalah cawangan bank di beberapa lokasi di Lembah Kelang. Kajian ini terbahagi kepada 3 objektif, iaitu A. Amalan semasa amla di bahagian operasi perbankan untuk mencegah pengubahan wang haram di Malaysia. B. Mengkaji adakah terdapat langkah atau prosedur khas untuk mengenal pasti pelanggan yang ingin cuba membuka mul account. C. Mengenal pasti langkah untuk memperbaiki pelaksanaan amla di Malaysia supaya dapat mencegah aktiviti mul account. Selain daripada itu, kajian ini turut menganalisa laporan akhbar daripada akhbar tempatan mengenai kes-kes mul account dan juga cuba mengaitkannya dengan kesedaran rakyat tentang aktiviti pengubahan wang haram ini, terutamanya yang berkaitan dengan mul account. Jadual 1. Berikut adalah maklumat mengenai responden yang ditemubual oleh penulis. Maklumat-maklumat berikut adalah seperti: 1. Responden. 2. Jenis bank. 3. Nama bank. 4. Jawatan responden yang dipegang di bank tersebut.
Jadual 2 pula mendapati kesemua responden telah mematuhi semua pematuhan di dalam AMLA seperti yang dikehendaki. Jadual 3 pula adalah contoh-contoh kes yang diambil oleh penulis untuk menganalisa kaitan dengan kes-kes small account yang terdapat di negara kita. Seterusnya, kajian kes. Hasil temu bual dengan ASP Ahmad dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial di negeri Selangor adalah seperti berikut. Sepanjang pengalaman saya menjadi pengawal penyiasat, kebanyakan OKT yang ditahan oleh pihak berkuasa memang terlibat dengan aktiviti keledai akaun ini. Mereka pada mulanya menafikan kegiatan dengan memberi pelbagai alasan tidak masuk akal seperti hilang kad bank, beri kawan pinjam internet banking, diperdaya sedikit dan berbagai-bagai lagi alasan. Namun setelah menjalankan siasatan terperinci, terbukti alasan mereka hanyalah untuk mengaburi mata pihak berkuasa sahaja. Beliau juga menasihati orang ramai supaya berwaspada apabila dihampiri oleh individu atau kumpulan yang menawarkan wang mudah untuk melakukan sesuatu kerja. Katanya lagi, PDRM di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah mengambil inisiatif mewujudkan laman sesawang untuk orang ramai membuat semakan akaun bank scammer, iaitu di www.ccid.rpm.gov.my/semakmun, dan juga Facebook, iaitu Cybercrime Alert juga adalah di antara platform yang dapat membantu mengurangkan kes penipuan atas talian atau online. Seterusnya, dapatan kajian. Analisis daripada laporan-laporan akhbar yang diambil sebagai kajian kes pula mendapati hampir semua tertuduh dalam aktiviti mul account ini menyedari atau sengaja melakukan jenayah tersebut. Hanya sebilangan kecil sahaja yang mungkin terpedaya dengan individu atau sedikit yang memperdaya mangsa dengan ganjaran wang. Kajian juga mendapati golongan mangsa atau tertuduh terdiri daripada usia awal 20-an sehingga lewat 60-an. Kaum lelaki menjadi golongan terbesar dalam jenayah ini. Kebanyakan mangsa juga terdiri daripada golongan profesional yang terpedaya dengan skim pinjaman tidak wujud, di mana peminjam diminta supaya membuat bayaran tertentu sebagai fee untuk mempercepatkan kelulusan pinjaman. Bagi semua kesalahan ini, pesalah boleh didakwa di bawah Seksyen 411 Kanun Keseksaan kerana memiliki dan menyimpan barang curi, dan juga Seksyen 29 Akta Keselamatan Kecil 1955 di dalam Akta 336. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dihukum penjara minimal 6 bulan atau maksimal 5 tahun dan denda. Seterusnya, kesimpulan dan cadangan. Jika dilihat dari sudut pematuhan institusi keuangan dalam kajian kes ini, penulis mendapati kesemua langkah-langkah terhadap pematuhan AMLA 2001 telah dijalankan dengan baik. Bermula daripada langkah pertama dalam proses pembukaan akaun sehinggalah kepada memantau segala aktiviti akaun yang mencurigakan. Pegawai barisan hadapan bank telah menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh pihak atasan. Ada juga kaki tangan bank yang membuat langkah proaktif dengan membuat sedikit temu bual dengan pelanggan yang ingin membuka akaun supaya dapat memahami tingkah laku biometrik pelanggan, di mana teknik ini dapat mengesan tingkah laku penyamal yang ingin membuka akaun. Seterusnya, berdasarkan analisa laporan akhbar pula, penulis mendapati hampir semua mangsa yang terlibat menyedari atau tahu tentang jenayah yang mereka lakukan. Hanya sebilangan kecil sahaja yang mendakwa diperdaya oleh sedikit. Justru itu, penulis merasakan masih banyak lagi yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa seperti Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Penerangan dan Multimedia serta NGO-NGO bukan kerajaan dalam memberi kesedaran dan juga pendidikan terhadap orang ramai supaya memahami bahaya jika terlibat dengan aktiviti mul akaun ini. Penulis juga mencadangkan agar
diwujudkan satu silibus ringkas di peringkat menengah dan juga di institusi pengajian tinggi seperti contoh ilmu celik keuangan bagi memberi pengetahuan awal tentang kesan buruk jika pelajar menjadi mul akaun ini. Ini disebabkan terdapat ramai mangsa atau pesalah terdiri daripada golongan pelajar dan mahasiswa yang menjadi mul akaun. Alhamdulillah, sekian dulu pembentangan daripada saya. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah. Semoga segala maklumat yang berguna di dalam pembentangan ini dapat kita gunakan bersama-sama. Sehingga berjumpa lagi di lain masa, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, hindari wabak COVID-19. Kita jaga kita.